Okey, nanti dia masuk cloud akak macam biasa. Tak nak baca doa dulu? Saya nak baca Fatihah. Kita mulakan dengan umul kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون. Jangan akak guna dua device ke? Tak, satu je. Satu Mitsaqih, jangan mitsaqih. Min ba'di mitsaqih. Betul ke? Dia jadi qih. Qih. Min ba'di mitsaqih. Min ba'di mitsaqih. Sebab dia misa tu kan kita buka mulut kan. Jadi dia tak sempat nak turun. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a summa stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Allahumma okay, terima kasih Ustazah. Tak, saya tak leave, saya ada, cuma saya background je ya. Alright. Okay, alright. Terima kasih Ustazah. Sama. Okay, Kak Suryati boleh sambung. Hajar Rugayah baru masuk Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsidun. Hello. Dekat qaf tu wayaqa mesti bunyi wayaqta'una ma. Wayaqta'una ma. Dia jangan buka balik wayaqta'u. To tebal juga. Wayaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsidun. Lagi sekali bihi tu ada tanda panjang, dia tak boleh sama dengan you. Bihi an yusala wa yufsiduna fil ard. Mula pada bihi ke Ustazah? Nak betulkan yang panjang mat silah. Kalau sampai tak? Kalau daripada wayaqta'una tu sampai fil ard. Tak saya cuba. Tadi dah cuba tak sampai. Oh ya ke? Kalau tak sampai boleh. Saya cuba Wayaqta'una ma. Wayaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsidun. Tak apa. Ambil balik yusala wa yufsidun. An yusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun.
Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqa lakum ma fil Khalaqu. khalaqa lakum ma fil ardi jami'an summa stawa ila Sabdu. sama. Mim sabdu kena dengar. Summastawa. Summa stawa ila sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Okey. Sadaqallahul Terima kasih. Okey, Bunda Hajar Rubiah Abu Bakar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. Bunda dekat hun tu dengung sekali. Lepas tu tu pendek. Fasawwahunna sab'a samawat. فسواهن سبع سماوات وهو Samawat. Dia tahan dulu. Samawat. Baru lepas. فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Okey. Terima kasih Bunda. Amin. Okey. Sambung. Next. Bunda Hajar Rubiah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله Sekejap. Saya dengar suara berlapis. Hajar Zainab boleh mutekan dulu tak? Sekejap. Tak pun saya mutekan semua. Lepas tu nanti unmute balik Bunda Hajar Rubiah. Okey, Bunda kena unmute balik. Sebab nak baca kan. Sebab dia kalau mute all semua sekali termute. Nampak tak? Dia tekan yang gambar mikrofon tu, tekan. Yang dia ada tulis mute tu, tekan dekat mute tu. Supaya dia jadi unmute. Ada tak? Pun saya ask to unmute. Okey dah. Okey dah. Balik semula ke sambung? Cuba ulang sikit. Ulang yang tadi je ke dari mula? Yang tadi je. Okey.
Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Bunda. Kita tengok macam mana keadaan hari ni. Kalau macam tak ramai dalam 5-6 orang macam ni kan, kita tambah lagi separuh muka surat. Maknanya seorang dapatlah satu muka surat. Tak ramai kan. Okey. Kita sambung dulu Bunda ajar Rugayah sambung. Boleh unmute ajar Rugayah boleh unmute dulu. Okey. Baru boleh masuk ni, ada masalah Ustazah. Ya, masalah apa tu? Tak dapat. Line tu kadang-kadang. Sekejap. Okey. Banyak. Tak apa. Rabbi. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh. Ulaika humul khasirun. Humul, jangan humul. Ulaika humul khasirun. Ulaika humul khasirun. Bunda tengok mulut humul. Mul. Humul. Jangan mul Mul. Buka sikit. Ulaika humul khasirun. Okay. Takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, Haja Zainab boleh unmute. Dapat tak? Dapat dah. Tengah berlatih juga tu mengaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina Kejap lagi sekali boleh ulang. Dia terhenti sekejap tadi. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh. Ulaika humul khasirun. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum
ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات Putus lagi. Wa huwa bikul lagi sekali. Hello. Baru dengar balik. Kena ulang lagi sekali. وهو بكل شيء عليم. Sadaqallahul azim. Jadi kalau masuk kelas Taranum tu, alim tu dia tak habis turun. Wa huwa bikulli syai'in alim. Baru habis, baru mati. وهو بكل شيء عليم. Dia kan alim, dia macam bertanya. Alim, dia tak tutup kan? Itu kalau dalam kelas Taranum saya lah. Yalah. Okay. Tapi nak belajar agak gini. Sambil-sambil sikit-sikit. Dia kalau alim kan, kalau dia bertanya tu alim, maknanya tak habis, tak selesai. Syai'in alim ke bawah. Syai'in alim. Baru dia tutup. Gitu. InsyaAllah. Okay. Right. Kita tak ramai kan, semua dah habis baca. Saya rekodkan dulu daripada ayat 1 hingga ayat ke-33 saya bacakan dulu sebab nanti nak tengok sebab ayat dia panjang-panjang juga ni. Boleh tanda dulu Saya baca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Boleh sampai situ. Tapi kalau ada ayat yang saya baca tu panjang kan, boleh cuba ringkaskan lagi lah ataupun wakaf lah pada mana-mana yang kita mampu. Nanti saya tengokkan dia punya wakaf tidak. Okay. Alright. Tadi Kak Reza dia tak dapat nak lama sebab dia ada meeting. So kita bagi dekat Kak Suryati lah. Terus play. Kak Suryati kena
unmute dan on camera. Video camera. Hello. Kak Suryati ada kat situ tak? Kalau tak ada, kita bagi Bonda ajar Rubiah Abu Bakar dulu. Lepas tu Bonda ajar Rubiah. Bonda kena unmute dulu. Boleh. Dia kena tekan yang ada tulis mute tu, tekan dia punya lambang kat atas tu. Boleh. Kalau tak boleh, saya ask to unmute je. Nanti dia akan keluar. Ni murid-murid warga emas ni. Tak apa. Saya tolong ask. Okay, ask to unmute. Ada tak? Okay, unmute. Okay, dah unmute. Okay, dah. Dengar Okay. suara saya dengar? Dengar tak? Okay. Dengar. Bonda nak buat taranum nahwan macam tadi pun boleh. Tak usah, tak pandai Ustazah tak. Salah saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tu kan Bonda, itu taranum tu. Itu permulaan taranum Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Tu Ros. Ada taranum rupanya kan, kita tak tahu. Okay. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardh. Okay, tak sampai tak apa, ambil balik ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Boleh. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Okey, kejap Bonda. Satu, jim kena jelas qalqalahnya. Yang kedua, dekat ayat yufsidu. Dia fa dengan sin tu. Dia punya makhraj tu kena letak tepat. Yufsidu fiha yufsi. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Man yufsidu fiha. Dia kena keluarkan angin fa dulu. Man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Boleh. Wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Okey, boleh Ustazah? Boleh. Okey. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah. Kalau ambil balik, summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni. Summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni. Faqala anbi'uni bi asma'i haula. Okey, boleh ambil balik haula. Haula in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana. Qalu subhani, dah ada taranum nahwan dah tu. Qalu subhanaka la ilma lana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Bonda punya dengung dekat ikhfa tu sikit lagi. Innaka antal alimul hakim. Boleh? Boleh?
Boleh? Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Terus. Wa a'lamu ma. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Bonda. Nahwan lah tu bonda. Oh ya ke? Dia bukan apa, bila kita selalu terdengar-dengar dengan satu-satu taranum tu, kita boleh terikut tau, automatik dia terikut. Tapi dia syarat dia kena selalu lah dengar. Okey, terima kasih bonda. Okey bonda Jarubiah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu. Betul? Itu dah ikut nahwan juga tu. Ini lagu sendiri Ustazah. Oh, lagu nahwan sebenarnya tu. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqu dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdik. Boleh? Boleh. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma' فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض أعلم غيب السماوات. Kalau boleh nak ulang kat situ, ambil ini. Okay. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Okey, alhamdulillah. Terima kasih bonda. Itu pun taranum nahwan tau. Automatik dia bila terdengar orang buat tadi tu, dia terikut. Ini taranum sok sendiri ni. Tak ada. Dia dah terikut yang tadi tu, okey tu. Okey, terima kasih bonda. Okey bonda Hajar Rogayah. Unmute tak nampak. Salah pula tekan dia tu Salah. Tak dengar. Dia kena tekan yang gambar mikrofon. Okey. Hilangkan palang dulu. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilul ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man
فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. Boleh sambung tak Ustazah? Boleh. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam akul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Sadaqallahul azim. Suaranya kenapa serak? Batuk ke apa? Lah banyak. Ya. Nak masuk ngaji. Kena Nak memang. datang je slam tu. Ya. Makan madu. Dah. Dah. Madu, amalkan madu dengan minyak habatus sauda. Saya selalu Okey Ustazah. madu dengan limau. Tapi yang madu dengan habatus sauda tu jangan sekalikan. Makan madu dalam 5 ke 10 minit, lepas tu baru telan minyak habatus sauda. Tapi dia kena amal selalu, jangan sekali-sekala je, tak jadi. Habatus sauda tu kena hari-hari kena ada. Macam tu. Yang biji tu boleh? Biji. Oh biji Dia kalau biji jadi pil lah, lepas tu minum air Minum. Dia yang biji tu untuk dalaman, untuk badan. Ni untuk lalu kat tekak. Minyak tu lagi bagus untuk tekak kita kan. Boleh je. Okay. Right. Kak Suryati ada tak kat situ? Ada. Ada. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi Ambil balik ini. inni ja'ilun Kat in tu kan? In tu kena dengung dulu. inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kau tak panjang. Khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال kalau sambung ikati, dia tak boleh ikahi. عرضهم على Summa aradahum. Summa.
ثم عرضهم على الملائكة فقال Sekejap. Akak sebut apa? Ikahi ke ikati? إكهي Ti. Dia tamar butah tu dia jadi ha kalau berhenti. ثم عرضهم على الملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Cuba ulang sikit dekat haula tu nak dapatkan panjang tu. 4 dengan 4. Haula'i in. هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم Adamu tu ada hamzah, sebelah tu ada alif panjang. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Sadaqallahul Azim. Okey. Terima kasih. Alright, aku aja tadi. Dia tak nak ngaji tu lah, dia keluar macam-macam kan kat tekak kita ni. Sama lah saya pun. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Akullaha Hajar Zainab, boleh tak ulang wa'allama? Tadi sangkut. wa'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم Falamma, ambil balik. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض
إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Sekejap Okey. Saya terlupa nak bagi tahu dekat Ustazah Zai. Kenal kan Ustazah Muzayyana? Ya. Kenal, dia nak datang sekejap lagi. Kan saya takut saya tak perasan tengah kelas kan. Okey. Alhamdulillah. Dapat baca kira satu page lah hari ni sebenarnya kita baca kan. Rezeki. Nanti saya rekodkan satu page teruslah daripada yang kita baca wa idh qala tadi sampai bawah. Untuk yang tak dapat datang hari ni dengan untuk kita sekali untuk minggu depan. Okey, hari tu kita sampai tajuk apa Tajwid? Ingat tak itu saya bagi tajuk apa? Huruf. Makhraj Makhraj dah habis belum? Ke sifat? Saya lupa. Saya nak tulis lah. Ajar Rugaya. Makhraj Makhraj apa itu Ingat tak? Kak Suriati ingat tak? Tapi tak tulis. Tak tulis page. Dalam rakaman Ustazah tu sudah sampai apa ni? Yang isti'la dengan tu. Oh, sifat. Sifat. Sifat berlawanan. 27 kan? 27. Ajar Rohai. 27. Guna buku yang mana tu? Guna buku pink Oh, buku tu. Okey. Sorry. Ya Allah, Ustazah ni dah banyak sangat buku. Okey. Kita guna buku yang coklat tu lah. Semua ada kan? Ke ada yang tak ada? Benda Jarubiah, kedua-dua Jarubiah ada? Kedua-dua. Buku yang Kasim tajwid tu ada. Okey, baik kita sambung lah. Maknanya yang nak masuk untuk hari ni isti'la lawan istifal lah, belum lagi ke dah sampai situ? Dah sampai situ rasanya. Oh, dah habis lah. Maknanya hari ni kita sambung muka surat 26 lah. 26. Okey. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sifat itbaq dan infitah. Itbaq. Itbaq. Saya tulis terus takut nanti lupa lagi minggu depan. Okey, sifat yang seterusnya yang keempat iaitu itbaq lawan infitah. Kalau tengok di muka surat 26 tu, dia tulis infitah itu, itbaq itu tinggi lidah ataupun tengah lidah, dia naik ke langit. Cuba tengok gambar yang nombor 7 tu, lidah tu dia ada anak panah tolak ke atas, nampak tak? Itu menunjukkan dia tertutup atau terhimpit. Sebab tu dia tulis kat situ berhimpit ke atas kan. Jadi ruangnya tu kecil tinggal. Berbanding dengan infitah. Infitah ni maksudnya menjauhkan tengah lidah dari lelangit. Maknanya terbuka lah. Terbuka ruang antara lidah dengan lelangit menyebabkan ruang tu diluas. Kalau kita tengok lidah tu dengan ruang tu
dia boleh keluarkan udara atau suara kat depan. Menyebabkan dia boleh lepas dengan lapang dan terbuka. Itu maksud infitah. Infitah tu diambil daripada perkataan fataha. Fataha tu maksudnya buka. Telah buka kan? Okey. Jadi kita tengok huruf dia ada banyak ni infitah. Nak menghafal kita rasa tak mampu, kita tengok huruf itibaq. Huruf itibaq itu ada 4 je. Iaitu 4 sekawan tu. Sad, dad, ta, za. Orang panggil dia 4 sekawan. Okey. Okey. Macam mana cara kita nak tengok carta bulat yang kat bawah tu? Okey, cuba kita fokus pada line yang kecil sekali iaitu warna biru. Nampak tak? Cara dia. Okey, line biru, lepas tu ada titik yang bulat tu 4 sahaja. Okey, nampak? Okey, yang 4 tu dia sebut pada, dia letak pada huruf apa? Sad, ta dengan za kan? Maknanya yang bulat itu adalah sifat itibaq. Yang lalu saja, yang ada line saja tak ada titik bulat tu infitah. Huruf dia mana kita nak tengok? Yang belah luar sekali dia dah letak huruf kan? Kat situ kita boleh rujuk. Tu. Okey, boleh nampak? Boleh. Okey. Kalau kita nak ikut pada dia punya pengertian tu rasa macam susah nak ingat. Jadi yang kita boleh sebut kat sini, infitah itu terbuka ruang antara lelangit dengan lidah. Kalau itibaq itu tertutup ruang antara lelangit dan lidah. Tertutup boleh, terhimpit pun boleh. Maknanya ruang tu kecil. Itu beza antara infitah dengan itibaq. Infitah dengan itibaq betul. Jadi bila kita sebut huruf sad, dad, ta, za, kalau kita mati ke, kalau kita bariskan ke, dia jadi berat dan tebal, itu yang menyebabkan ruang tengah-tengah tu terhimpit. Cuba kita matikan. Banyak lidah kita terangkat kan. Dad, okey. Ta, alto. Dia terangkat bukannya depan saja tapi belakang tu dia terangkat sekali. Za, tapi selain daripada 4 huruf ni adalah huruf-huruf infitah, bila kita sebut dia jadi lapang. Dia lapang, dia mudah nak keluar sebab dia tak menghimpit antara langit dengan kita punya lidah. Yang ni mudah sikit insya-Allah sebab dia tak banyak, huruf dia 4. Yang lain tu semua infitah punya. Okey, jelas tak untuk bahagian infitah dengan itibaq? InsyaAllah boleh Dia pemahaman kita berkenaan dengan sifat ni sebenarnya mudah. Cuma yang susah bila kita nak apply pada ayat tu sebenarnya. Kan? Gila, lancarkan kejap lagi nak record. Itulah dengan ibu kejap lagi 4 Alright. Dia nak ngaji apa ni, tilawah interaktif petang ni. So kena latih dulu. Tadi dah latih, lepas tu nak record, dah record tak nak pula nak depan ibu. Kena tunggulah ibu dengan anak murid ibu siap. Okey. Kita masuk yang kelima iaitu sifat huruf antara idlaq dengan ismat. Kita tengok idlaq dengan ismat. Idlaq nombor 9, ismat nombor 10. Okey. Kita tengok idlaq dulu. Apa maksud idlaq? Okey, idlaq itu kedudukan makhraj huruf keluar daripada, kat mana dia keluar? Sama ada hujung lidah ataupun bibir. Hujung lidah atau bibir yang menyebabkan sebutan huruf tu mudah dan lancar. Lancar tu bukan dari segi kelancaran kita menyebut sahaja. Lancar tu maksudnya cara dia nak keluarkan tu cepat. Cara dia nak sebut huruf tu cepat je keluar. Tu maksud lancar. Tapi berbanding dengan ismat, dia kata maksud ismat apa? Nombor 10 tu kedudukan makhraj jauh dari hujung lidah atau bibir, menyebabkan sebutan huruf tidak lancar. Tidak lancar kat sini bukan maksudnya kita baca tu tergagap-gagap, bukan. Tapi dia tidak lancar tu proses dia nak bawa huruf tu keluar tu lambat. Dia lambat proses dia sebab dia punya huruf bukan berada di hujung lidah atau di bibir. Itu maksud tersekat atau lambat ataupun tidak lancar tadi. Bukan kata tidak lancar tu maksud dia
kita baca tak fasih ataupun tergagap-gagap, bukan. Tu nak kena faham maksud dia. Jadi kita tengok antara dua sifat berlawanan ni, huruf yang sikit lah. Seperti biasa, kita tengok nombor 9. Sebab tu dia letak apa huruf dia? Farra min lubbin. Farra min lubbin. Kita cek satu-satu. Fa keluar kat mana? Bibir kan? Ra lidah. Mim bibir. Mim bibir. Nun lidah. Lam lidah. Lidah. Al la lilu. Kan? Lepas tu ba bibir. Nampak? Farra min lubbin ni adalah 6 huruf yang duduk dekat depan. Dia dikategorikan antara huruf yang mudah disebut. Farra min lubbin. Kalau kita tengok, selain daripada huruf farra min lubbin ni, dia memudahkan rangkai kata tu supaya kita mudah nak ingat 6 huruf tu. Selain daripada 6 huruf ni, semua dikategorikan huruf ismat. Termasuklah, saya sebut sekali, huruf sa. Kalau ikutkan sa tu, hujung lidah. Betul? Sa tu hujung lidah. Kenapa dia bukan idlaq? Kenapa dia ismat? Dia berkait dengan rasam ataupun sebutan Arab. Sa ni dikatakan hujung lidah tapi dia tersekat sebab dia menekan dekat gigi. Sebab tu bila sebut tu kadang-kadang dia tak jadi sa, dia jadi sin lah kan. Maknanya dia sekatan tu maknanya dia agak sukar juga walaupun dia duduk kat depan. Dia ada penahanan kat situ. Jadi dia masih lagi dikategorikan ismat, bukannya huruf yang idlaq. Okey, kita tengok pada jatarta kat bawah. Tengok yang warna putih. Bukan warna putih. Yang warna merun. Selepas itbaq tadi. Itbaq tadi warna biru kan? Yang kecil. Okey, nombor 9. Nampak tak yang nombor 9 tu? Dia tulis idlaq. Jadi, sekejap. Kak Yong, dengar dululah sementara. Dengar pusing-pusing. Nanti lupa. Tak apalah, tunggu nasi masak tu baru. Okey. Idlaq tu yang dibulatkan. Macam mana itbaq dibulatkan tadi, idlaq dibulatkan dia ada 6. Cuba perhatikan. Okey, 6 itu adalah farra min lubbin. Betul tak? Okey. Bukan. Bukan itbaq. Dia titik bulat yang warna coklat. Yang bawah lagi tu. Yang tengah lagi, yang kecil lagi daripada itbaq. Jadi dia daripada tengah. Nun lam. Okey. Cukup kan? Ya, ada 6. Itulah huruf idlaq. Selain daripada 6 huruf adalah huruf ismat. Senang kan? Senang tu dia membantu dari segi rangkai kata yang dah dibuat lah. Farra min lubbin. Perut min lapar dia kata. Ada anak murid saya dia cipta benda tu. Dia kata, Ustazah boleh tak kalau saya sebut perut min lapar? Dapat juga sebut macam bayangan farra min nun lamba tu. Suka hati. Janji hafal. Farra min labah dia kata. Boleh? Yang dia bagi kat situ rangkai kata farra min lubbin. Dia ubah sikit. Ikut macam orang Melayu sebut perut min lapar dia kata. Tapi saya kata lapar jangan pula ba tu jadi pa. Huruf pa tak ada huruf hijaiyah. Bukan labo, laba. Okey, boleh? Okey. Jadi sekarang ni saya rasa saya kena ulang sikit hari ni kesimpulan pada semua sifat yang kita dah belajar daripada sifat awal. Sifat tunggal. Saya cuba bagi bayangan sikit untuk mudah. Saya tulis sikit lah Kalau tengok macam tu macam tak nampak. Okey, sekejap. Saya share kan. Kalau tak nampak bagi tahu Okey. Sekarang ni dia ada berapa sifat? Ada 10 kan? 5 lah. 5. Sekarang ni memang tak nampak sebab warna putih whiteboard. Saya nak tulis. Okey. Yang pertama
Yang pertama jahar. Nampak? Lawan Nampak. hamas. Nampak. Okey. Yang kedua syiddah. Ya. Lawannya siapa? Rahwat. Rokhawah. Dekat tengah ni apa? Siapa ingat? Tasawuf. Dia bukan tasawuf. Dia tawasud. Tawasud. Tu tengah tawasud. Kemudian yang ketiga istifal. Lawannya Istilah. isti'la. Istilah. Okey, isti'la. Lepas tu yang keempat yang kita baru belajar hari ni iaitu itbaq. Infitah. Itbaq lawannya Infitah. infitah. Benda ni memang susah sikit sebab dia bukan bahasa kita. Okey, yang kelima idlaq Idlaq. lawannya Isma. lawan Isma. 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 Okey. Sekarang ni nak kena tahu dia punya huruf-huruf. Okey, antara jahar dengan hamas. Okey, ini nombor 1. Ini nombor 2. Ini saya dah ringkaskan apa yang kita dah belajar tu Okey, baik. Antara jahar dengan hamas, mana huruf yang sikit? Huruf yang sikit itu kita tulis, iaitu hurufnya apa? Ingat tak? Hamas sikit. Fahas, tahu, Kaf. Ta. bukan kaftah. Fahas, tahu, syakhsun. Sakat. Sakat. 10 huruf. 10, betul. Syakhsun sakat. Sakat. Ini adalah huruf hamas. Jadi selain daripada fahasahu syakhsun sakat ini adalah jahar punya. So kita akan hafal yang fahasahu syakhsun sakat je lah. Saya tak baris Kaf. Syakhsun sakat. Whiteboardnya kecil. Okey. Okey, antara syiddah dengan rokhawah, macam ni tadi hamas yang kita kena hafal. Yang kedua ni syiddah. Syiddah huruf dia sikit dengan tawasud. Apa huruf syiddah? Huruf syiddah? Ajid. Ajid. Qatin. Bakat. Pandai. Ajid, qatin, Bakat. 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 Ini je huruf dia. Ada 8. Yang tadi fahasahu syahsun sakat tu ada 4. Ada 4 pula, ada 10. Lepas tu huruf syiddah ada 8, makin sikit. Iaitu ajid, qatin, bakat. Ni untuk membantu kita memudahkan supaya kita mudah sikit ingat kan. Ajid, qatin, bakat. Okey. Lepas tu tawasud. Tawasud ada berapa? Tawas ada 2, 3, 4, 5. Ada Lin binti Umar. Ingat tak saya sebut itu? Ya. Lin Umar. Umar. Lin Umar. Lin Umar. Jadi bila kita dah ingat ajid qatin bakat ni syiddah punya, Lin Umar ni tawasud punya, maka selebihnya yang lain yang banyak-banyak itu adalah rokhawah punya. Dia membantu. Jadi kita tak payah nak hafal kedua-dua belah. Dia jadi berat nanti, kan? Okey. Baik, yang ketiga istifal dengan isti'la, tentu kita akan ambil yang sikit iaitu isti'la. Isti'la hanya ada 7 sahaja iaitu diambil daripada rangkai kata khussa, dhatin, Itu. iz. Macam mana nak sebut? Khussa, dhatin, Dhatin. dhatin, qiz. 7. Dia ada 7. Jadi selebihnya iaitu 22 siapa punya? Istifal punya. Okey, dan akhir sekali itbaq dengan infitah. Tadi yang mana yang banyak? Yang banyak. Yang banyak infitah. Yang banyak infitah. Jadi kita ambil yang sikit je. Iaitu itbaq. Apa hurufnya ada 4 je. Ni mudah nak hafal sebab dia berderet ikut susunan kan.
Mudah kan? Sadaqtallah. Yang lain semua infitah punya. Dan akhir sekali antara idlaq dengan ismat kita ambil yang sikit iaitu idlaq. Dia ada berapa huruf? Ada 6 huruf. Perut min lapar. Farra min lubbin. Okey, semua boleh nampak catatan nota ni? Nampak? Okey, jelas tak Ini dah setakat ni? record. Jelas. Ni memang record. So nanti boleh nampak dekat situ. Dekat rakaman kalau dengar balik, tengok dekat YouTube Masjid Al-Mu'minun tu boleh kita buat revision balik kan, nak semak balik tapi itulah sekadarnya lah nota yang saya tulis ni sebab dia guna tab, tulisannya entah apa-apa. Tapi faham Faham. Alhamdulillah. Okey, saya sebut lagi sekali. Yang atas tu, jahar dengan hamas itu adalah jahar apa? Tertahan udara, hamas terlepas udara. Okey, syiddah apa? Tertahan suara. Rokhawah terlepas suara. Tawasuk tu apa? Tahan tidak, lepas pun tidak. Dia duduk tengah-tengah. Okey, seterusnya yang ketiga. Okey, tadi 1 dengan 2 bab udara dengan suara dah habis. Masuk bahagian yang ketiga ini adalah menggunakan pangkal lidah. Sama ada istifal iaitu rendah pangkal lidah, isti'la tinggi pangkal lidah. Okey, itu bahagian pangkal lidah lah. Kemudian yang keempat, itbaq dengan infitah ini ruang. Ruang kat mana? Ruang antara lelangit dengan lidah. Itbaq itu tertutup atau terhimpit, infitah itu terbuka. Dia lapang. Lapang kat mana? Lapang ruang antara lelangit dengan lidah. Dan akhir sekali, idlaq lawannya ismat, iaitu apa? Bahagian kedudukan makhraj huruf itu. Kalau kedudukannya berada di hujung lidah atau di bibir, maka itu adalah daripada sifat idlaq, iaitu farra min lubbin. Lain daripada tu adalah ismat, iaitu sukar ataupun lambat. Sukar atau lambat tu maksudnya dia punya sebutan huruf tu lambat nak pergi ke depan. Berbanding dengan huruf farra mim nun lamba tadi. Itu adalah lawan bagi idlaq. Okey, boleh? Boleh. Okey, jelas Alright. So, sekarang ni saya stop share. Boleh? Saya stop share. Okey, kalau mungkin ada yang rasa macam alah tak sempat salin, tak apa. Nanti masa tengok balik tu boleh. Sebenarnya dalam buku semua dah ada. Cuma saya ringkaskan semula apa yang saya dah terangkan dalam seminggu 2 ni. Bab sifat ni dia memang payah sikit. Jadi sebab tu saya punya kelas setiap kali bahagian sifat ni saya akan bagi sikit-sikit dulu. Jadi kita boleh fokus lebih dekat satu sifat dulu. Lepas tu baru kita akan gabungkan. Dan akhirnya nanti di muka surat yang 27 ni kan, yang 27 ni merangkumi 10 sifat. Merangkumi 10 sifat bermula daripada yang luar. Nampak yang luar. Yang luar tu warna biru lawan dengan warna hijau. Nampak tak? Ya. Lepas tu yang kedua, warna purple tu ada 3. Warna purple gelap, ada macam warna merun, ada warna purple muda. Tu syiddah, rokhawah, tawassul. Bila masuk yang ketiga, dia letak line warna kuning, kan? Siapa nampak? Line kuning dengan titik-titik kuning. Jadi dia ambil yang sikit je. Kat situ pun dia dah tunjukkan. Yang sikit warna kuning tu dititikkan, iaitu isti'la ada 7. Lain daripada tu, dilainkan aja warna kuning. Untuk yang seterusnya yang keempat, dia letak warna biru. Line biru atau titik biru. Dan yang kelima, izlaq dengan ismat tadi, line merun dengan titik merun. Saya pun dah macam buta warna. Merun ke coklat gelap? Betul. Coklat gelap kan? Merun. Coklat pun boleh. Tak kisah. Coklat gelap boleh, merun boleh. Halal lah. Halal lah. Jangan ingat dia punya colour tadi tu mewakili siapa. Okey. Itu bahagian sifat berlawanan. Setakat ni ada tak nak tanya apa-apa berkenaan dengan sifat berlawanan?
Kalau dia kata Ustazah macam mana cara nak ingat, tak lain tak bukan kita kena ingat ataupun hafal huruf yang sikit yang saya bagi tadi tu. Kurang-kurangnya membantu. Kalau tak hafal langsung susah juga kita nak pegang pada huruf-huruf yang kita sebut tu kan. Okey, ada soalan? Tak reti nak soal. Kalau ajar Rugaya tak reti nak soal, saya reti soal. Dia jawab. Okey. Bunda ajar Rubiah, kedua-dua ajar Rubiah boleh? Ajar Zainab boleh? Ada buku sudah, nanti baca lagi. Baru faham. Apa dia? Nak mengungkap itulah yang jadi masalahnya. Ini mesti kita boleh Okey. hafal kan. Satu lagi tips yang saya boleh share bila kita dah belajar sifat huruf berlawanan ni, kita kena tahu 5 elemen tadi tu apa 5 tu. Yang pertama udara, yang kedua suara, itu yang penting. Yang ketiga kedudukan pangkal lidah, yang keempat ruang antara lelangit dengan lidah, yang kelima kedudukan makhraj huruf. Boleh tulis, yang ni boleh tulis. Tips yang saya boleh bagi. Ingat dalam bahasa Melayu dulu. Yang pertama udara, Suara, yang kedua suara, suara, okey. Yang ketiga lidah apa? Pangkal lidah. kedudukan pangkal lidah. Pangkal. Kenapa kita kena sebut kedudukan pangkal lidah? Sebab dia punya berlawanan tu disebut terangkat atau rendah. Terangkat atau tidak terangkat kan dia berlawanan. Jadi kita kena sebut kedudukan tu kat mana? Sama ada atas atau bawah. Jadi kita kena letak kedudukan tu. Okey. Kedudukan lidah. Pangkal lidah. Ya. Seterusnya yang keempat, ruang antara lelangit dengan lidah. Nak kena tahu ruang antara lelangit dengan lidah tu tertutup ke, terbuka ke. Sebab tu dia kena sebut ruang tu. Ruang. Tertutup boleh, terhimpit boleh, samalah, sama erti, sama waktu. Dan yang kelima, Langit dengan lidah. betul. Antara lelangit dengan lidah. Yang kebiasaannya kalau kita tengok dari segi hukum tajwid ni, yang orang lemah sangat sebenarnya berkenaan dengan sifat huruf. Betul. Panjang pendek tu orang bukanlah tak heran, Betul. tapi mudah nak faham yang sifat ni. Ini yang betul-betul. Okey, yang kelima adalah kedudukan makhraj. Sama ada di belah dalam atau di belah luar kan. Kenapa disebut sama ada dalam atau luar? Itu adalah huruf-huruf yang mudah. Maknanya dia ada dekat depan. Kedudukan huruf tu dekat mana? Hujung bibir ataupun hujung lidah. Tapi kalau ismat, kedudukan huruf dia belah dalam. Daripada pangkal lidah, pangkal halkum bawa sampai ke pangkal lidah sampai ke tengah lidah. Itu maksud ismat. Jadi, contoh saya bagi contoh satu huruf saya sebut macam mana cara kita nak susun supaya huruf tu berjalan atau bergerak dengan cara tersusun bila kita nak letak sifat. Contoh, saya letak satu huruf ta. Contoh. Saya nak susun sifat berdasarkan yang kita dah susun, udara, suara dan sebagainya tadi kita tengok. Kita matikan ta. Dia kalau setiap huruf, kalau kita nak semak dia punya sifat dengan tepat ataupun dengan lebih mudah, matikan setiap huruf. Bukan bermakna kita bariskan setiap huruf itu tak keluar sifat, tapi dia dah tak nampak sebab dia dah bariskan. Okey, saya tak tengok buku, cuma saya minta semak betul ke tidak untuk huruf ta ni sifat dia. Okey. Yang pertama, ta itu bila kita matikan udaranya terlepas. Ta tu bila kita matikan, cuba kita sebut at. Ada tak keluar udara atau angin? Ada? Ya. Ada. Jadi hamas. Itu yang pertama. Yang kedua, saya boleh sebut kat sini suaranya tertahan ataupun syiddah. Kenapa tertahan? Cuba kita matikan lagi. At. Yang dilepaskan itu ada tak bunyi suara? Tak ada. Yang keluar tu hanya udara sahaja. Ada tak orang baca at? Yang sepatutnya atek tak ada kan. Jadi yang ditahan itu adalah suara. Mana suara? At. Bila dah matikan at, ada tak bunyi suara lagi lepas tu? Tak ada. Yang dilepaskan itu hanya udara. At. Okey. Yang ketiga, ketika kita menyebut huruf ta sama ada berbaris ataupun mati, okey, lidah kita ni hujung lidah ni dia pergi mana? Dia pergi belakang gigi kita kan.
Jadi pangkal lidah kita di bawah ni terangkat ke tidak? Ini bahagian kedudukan pangkal lidah. Cuba kita sebut at. Kedudukan pangkal lidah belakang terangkat ke tidak? Tak. Terangkat kan? Bila tak terangkat, kita dah dapat jawapan. Iaitu istifal. Nampak? Istifal itu rendah pangkal lidah. Okey, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita tengok pula antara infitah dengan itbaq. Tadi kita kata kedudukan apa? Ruang antara langit dengan lidah. Jadi bila kita sebut ta tadi tidak terangkat, dia jadi istifal, maka tertutup ke terbuka kita punya ruang tu. Lidah tadi tak terangkat. Jadi bila lidah tu tak terangkat, dia kat bawah aja, kita punya langit kat atas. Jadi dia macam ni ke dia macam ni? Tertutup kan? Terhimpit. Nyempit. Yang lidah yang bergerak yang depan ni je. Yang ini di bawah aja. Jadi dia terimpit ke dia terbuka macam ni? Terbuka. Kan lidah kita yang pangkal ni tidak terangkat ke atas. Jadi dia himpit ke tidak? Tak himpit, dia kat bawah aja. Jadi ruang tu luas. Jadi bila ruang luas tu namanya terbuka ke tertutup? Terbuka. Maka dapatlah jawapannya infitah. Itu sifat ta yang keempat. Suara tidak terhimpit. Ya. Dan akhir sekali antara sifat izlaq dan ismat, ta itu dikategorikan ismat. Kerana apa? Okey, ini hujung lidah, ni gigi kita. Dia pergi belakang ni. Dia tersorok. Dia tertahan dulu. Jadi dia kategorikan sebagai ismat. Jadi kalau tengok, betul tak yang saya sebutkan tadi? Cuba perhatikan pada makhraj ta. Sekejap saya sebutkan tu. Okey, cuba tengok muka surat 41 buku tahsin tu. Muka surat 41 buku tahsin. Okey, cuba tengok bahagian sifat huruf. Kat tepi tu belah kiri ada tak? Muka surat 41. Okey, dia ada susun siap-siap kat situ 5 sifat dia yang saya sebut tadi. Yang pertama hamas. Betul tak tadi saya sebut? Okey, hamas iaitu terlepas udara, syiddah tertahan suara, istifal rendah pangkal lidah, infitah terbuka ruang antara lidah dengan langit, dan yang kelima ismat iaitu sukar. Dia tertahan atau tersekat dulu. Itulah sifat. Jadi cara kita nak susun, kita mesti kena ingat 5 elemen tadi. Udara, suara, kedudukan pangkal lidah, ruang antara langit dengan lidah, dan akhir sekali Kedudukan makhraj. ya, betul. Kalau kita dapat ingat 5 elemen, confirm kita boleh susun sifat tu dengan betul. Tersusun. Cuma syaratnya kita kena sebut huruf tu dengan betul. Nak sebut dengan betul, kita kena tahu makhraj dia lah tadi. Contoh kalau kita sebut at, insya-Allah kita boleh susun. Boleh. Ada soalan? Macam biasa. Tahu nak soal. Dalam ayat tu Ustazah, macam mana saya ni baru perasan bila Ustazah sebut macam bayi apa tu nyata yang apa tu yang mati yang tahan suara lepas tu kan yang Tahan tadi suara, udara lepas. kan contoh kan Lagi sekali ulang aja. minal bayyinat kan. Okey. Maknanya masa kita melepaskan ta yang mati tu, dia berjalan serentak sifat suara dan sifat udara. Dia sebenarnya bukan setakat tu je, dia berjalan serentak semua sifat. Sebut satu huruf, dia keluar 5 sifat. Tu maksud dia. Jadi bila dia keluar serentak sifat tu, setiap sifat tu dia ambil seorang sikit. Sifat hamas sikit, fiddah ambil sikit, istifal sikit, gitu. Okey. Perasan tak bila kita matikan at, dia ada tahan suara dulu, lepas tu dia mengeluarkan angin, lepas tu pula dia punya pangkal lidah tadi tak terangkat. Bila pangkal lidah tak terangkat, ruang itu terbuka, dan kita tahu huruf itu ada sekatan dan dia jadi huruf yang sukar. Bila sebut je dia akan keluar 5 sifat tu mengikut 5 elemen tu.
syarat dia. Boleh nampak tak? Agak-agak boleh ada dapat tak sedikit pun bayangan? Tak apalah. Ada tak nampak bayangan tu macam mana nak menyusun sifat? Macam pakai tat takun tu Ustazah. Macam mana? Tat takun. Okey. Bonda tanya kalau huruf tu berbaris. Macam saya sebut tadi, bila dia berbaris, dia tetap ada juga sifat-sifat tu. Cuma dia punya sifat tu kurang jelas. Contoh kita baca tata, tata. Sebenarnya masa kita menyebut tata tu dia dah keluar angin tapi sikit. Tak perlu sampai kita sebut tatakun. Tata. Bila sebut ta tu over dia tu. Kenapa ada setengah yang kata ta? Dia kata alasannya ta tu kena bunyi macam gitu sebab dia ada hamas. Hamas ta tu cuba kita sebut ta. Dia sebenarnya perasan tak masa kita sebut ta tu, masa nak menyebut sebelum nak keluarkan suara dia menahan dulu. Contoh macam ni. Itu namanya tahan lah tu. Kan tahan dulu lepas tu ta. Masa mengeluarkan suara ta tu dia dah ada angin ikut sekali dengan suara. Itu beza kalau dia berbaris. Tapi kalau mati nampak jelas sikit. Contoh at. Saya cuba asingkan mana suara yang tertahan at. Mana suara mana udara terlepas at. At. Okey. So bila bacaan tu berbaris tetap ada sifat tu tapi dia dah kurang nyata. Tanya je, tak apa. Saya suka kalau tanya ni sebenarnya. Maknanya kita tahu dia punya pengetahuan tu sampai kat tahap mana. Okey. Okey. Kalau tak ada soalan lagi, kita cuba masuk pada sifat unggul ataupun sifat tunggal. Sifat unggul. Mana sifat tunggal? Mungkin surat 28. Okey. Baik. Sifat tunggal ni senang. Sebab dia tidak ada lawan. Jadi tak adalah kata nak hafal yang ni sikit hafal yang ni. Tak. Dia kena hafal semua. Sebab huruf dia sikit. Okey, apa dia? Kat situ. Kat sini dia ada bagi yang pertama nombor 11 dulu. Sifat tunggal iaitu yang pertama nombor 11 tu melantun. Iaitu qalqalah. Okey, qalqalah hurufnya hanya ada 5 iaitu dalam rangkai kata qutbu jadin. Ini orang dulu-dulu memang hafal qutbu jadin kan? Orang sekarang je dia dah hafal bunyi lain. Bunyi dia baju dah kotor kan? Dua-dua boleh. Baju dah kotor, dua-dua boleh. Okey, jadi ketika bila qalqalah ni jadi? Ketika huruf-huruf yang 5 ni tadi mati. Tu sahaja. Tapi kalau yang 5 huruf ini berbaris, dia tak jadi lantun. Kalau dia jadi lantun jadi salah lah. Contoh ko. Ada tak orang sebut kok berkokok pula. Ada kan? Dia hanya pada waktu dia berhenti di hujung ataupun ketika huruf itu mati. Kalau qaf, aqo. Kalau to, ato. Kalau ba, ab. Kalau jim, aj. Kalau dal, ad. Ni saya kena sebut satu-satu ni, kena perincikan. Kita tahu 5 huruf qalqalah ini semua boleh lantun dengan baik. Janji dia kata lantun, tak kisahlah janji lantun. Tapi dia tak perasan setiap huruf tadi dia ada sifat berlawanan. Ingat tak sifat berlawanan tadi dia melibatkan huruf tu tebal ke nipis. Cuba tengok dalam qalqalah yang 5 ini dia ada nipis, dia ada tebal. Kita highlight kan huruf tebalnya hanya ada 2 sahaja. Iaitu qaf dengan to. Yang mana qaf dengan to ini adalah huruf isti'la. Jadi masa menyebut huruf ini, pangkal lidah tetap kena angkat ke lelangit. Angkat ke lelangit. Jadi bila kita waqaf dan kita lantun, dia punya bunyi tu tebal. Aqo.
Ko. Ato. Mungkin kita boleh sebut satu kalimah macam ni dengan mudah dan betul. Tepat. Tapi bila masuk ayat ni masalah ni. Ato dia boleh jadi ate. Ako jadi ake. Tu hati-hati. Bila kita menyebut ako jadi ake, maka gugur satu sifat yang ada pada sifat berlawanan tadi, iaitu sifat isti'la. Dah tak ada isti'la dah. Sedangkan isti'la itu adalah huruf masam ataupun kita menyebut tu tebal. Jadi apabila huruf isti'la itu berbaris ataupun dia mati, tetap juga sama sifat dia. Kena juga isti'la. Ako. Kan bila kita mati atau baris, ko. Ada tak orang sebut ka? Tak ada. Kan? Qaf, ko lah. Jadi tetap juga tebal. To, ato. Jangan baca ate. Alladhi at'amahum. Jangan baca alladhi at'amahum. Ate. Ato. Ato. Okay. Kecuali 3 huruf ni sahaja yang kita kena qalqalahkan, tapi bunyi dia nipis. Sebab ba, jim dengan dal itu istifal. Ataupun rendah lidah kan. Jadi bila kita matikan ab, aj, ad. Dia tak payah abok, ajok. Dia tak payah berat. Dia jadi ringan. Ab, sambil senyum. Ab, aj, ad. Ba ni mudah, ab. Jim susah sikit sebab kebiasaan daripada kita ni suka letak jim tu dan qalqalahkan dia. Qalqalah tu ada tapi dia campur dengan angin. Kita tengok jim pada sifat berlawanan. Jim itu dia tidak melepaskan udara. Ada tak udara yang keluar pada jim? Cuba tengok sifat jim. Kalau nak semak sifat jim kat mana kita tengok sekejap muka surat 37. Cuba tengok muka surat 37. Okey, tengok sifat huruf belah kiri tu. Dia tulis apa kat atas? Cuba baca. Ambil 2 dulu. Yang bahagian sifat huruf tu. Yang terhasil apabila mengangkat tengah lidah dan menekan ke langit atas tu, itu dia punya makhraj ataupun tempat keluar jim. Sifat dia yang belah kiri. Kita tengok 2 sifat atas tu. Jahar dengan syiddah. Ingat tak? Jahar tu maksudnya tahan udara. Syiddah maksudnya tahan suara. Jadi dia tahan dua-dua. Kita tak boleh baca aj. Tak boleh. Bila baca aj, angin keluar. Bocor. Bocor mambang, dia tak boleh bocor. Dia tak boleh bunyi aj. Tak boleh. Dia kena tahan betul-betul. Aj. Lepas tu baru je. Aj. Aj. Okey, saya asingkan dulu Cuba dengar dulu. Saya asingkan bunyi antara menahan udara, menahan suara dan melepaskan lantunan. Okey, saya buat dulu Aj itu adalah kejap, jangan ikut dulu Sekejap. Dengar dulu Saya buat lagi sekali. Aj itu tahan udara dan tahan suara. Je itu lepaskan lantunan. Jadi bila saya combinekan aj, barulah dia jadi tahan udara, tahan suara dan dia ada qalqalah. Aj. Tapi kalau buat aj, qalqalah ada tapi dia tambah lepas udara. Yang bocor tu tapal. Jangan bunyi ch. Tak boleh. Aj. Okey, kenapa dia boleh jadi bocor? Kenapa dia boleh bunyi angin? Kerana faktornya yang paling utama ketika kita meletakkan tengah lidah ke langit tu, dia macam ni Ini tempat keluar jim. Dia naik macam ni. Aj. Dia bukan lantun ke bawah tapi dia tolak macam tu. Menyebabkan dia berbunyi bergeser jadi aj. Dia tak boleh keluar angin. Dia macam ni Aj ke bawah. Aj. Boleh? Tu aj. Dia bukan aj. Macam ca kan? Ca huruf ca. Dulu ada huruf ca tu. Itu ca. Ca ni huruf jawi. Kalau huruf hijaiyah ada tak huruf ca? Tak ada. Ca dia huruf jawi yang 5 tu. Apa dia? Ga, nga, ca,
pa dengan apa va ke v ke apa nak sebut waw yang ada titik tu. 5 itu huruf tambahan bagi huruf jawi. Huruf hijaiyah tak ada. Okey, boleh. Jim ja bukan cha. Okey. Itu penting qalqalah. Dal pun sama ada. Cuba sebut dal yang mati ada. Ada. Bukan hujung lidah dekat langit tau. Hujung lidah belakang gigi atas. Ada. Ada. Dia ada bulu-bulu sikit bunyi da. Duduk. Ada. 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 Barulah bunyi tu Arab, bukan bunyi Melayu. Ada. Okey. Boleh? Ba tak ada masalah sebab dia memang tertahan. Yang mana kita nak tahu ba ni kan sifat dia tertahan udara, tertahan suara kan. Jadi tahan dia macam mana? Up. Bila kita mati tanpa qalqalah ni hujung sekali. Kita cuba sebut dulu ba. Up. Jangan bunyi ba dulu. Up. Bila kita mati up, suara tak keluar dah. Dari segi udara pun tak keluar dah. Tapi dia harus melepaskan semula kerana ba itu mengandungi sifat qalqalah. Ab, be. Ab, be. Itu saya asingkan sebab nak mengesan mana sifat tertahan udara, mana sifat tertahannya suara. Okey? Saya tutup. Sekejap, saya tutup. Nanti tutup sebab dia pakai YouTube. Okay. Tak apa. Okey, jadi tadi cara kita nak tengok macam mana sifat tu jalan macam tu. Ab. Dia tahan dulu, lepas tu dilepas balik. Kerana apa dilepas? Kerana bukan nak lepaskan udara atau suara, kerana dia ada sifat tunggal iaitu melantun tadi, qalqalah. Dalam buku ni dia sebut sifat unggul pun boleh. Unggul tu maknanya satulah, dia tunggul. Dia tak ada lawan. Okay? Alright. Setakat ni boleh faham? Jelas tak? Jelas. InsyaAllah kalau tak faham tak apa, tanya je. Saya pun banyak juga yang mungkin saya tak tahu. Mana saya boleh jawab, saya jawab. Okey, nanti kita akan sambung daripada nombor 12 hingga nombor 15. Hingga nombor 17, sorry. 12 hingga nombor 17. Boleh? Saya tu Ustazah kat mana? Page Ya. 32 ke? Page 32. Ustazah saya tu 28. 28. Tak apa, nanti boleh tengok balik rakaman mana yang ajar terputus tu Okey. untuk cover balik. Nanti kita tinggalkanlah sikit untuk sifat tunggal ni. Tadi saya buka aja dulu untuk bahagian lantunan. Nanti kita tutup terus minggu depan daripada lencong hingga ke yang ke-17 iaitu berhamburan tu. Mudah-mudahan minggu depan semua ada lah. InsyaAllah. Untuk minggu Faham. depan kita dah baca first half tu. Dan minggu depan kita baca yang second half ya. Betul. Second half. Nanti Tapi Ustazah bagi yang mungkin minggu ni tak ada tapi minggu depan dia ada, saya minta dia cover lah. ya. Nanti Ustazah buat recording yang Ya, sebelum saya hantar. Boleh. Saya rasa minta izin 10 minit awal ni sebab kejap lagi Ustazah Muzayanah sampai. Dia tak tahu jalan nak ke sini. tak apa Ustazah. Sebab kita pun hari ni alhamdulillah tak berapa ramai. Mana Banyak yang ada belajar. Banyak yang kita belajar ni Ustazah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puan Suryati dia keluar Dia terkeluar ke apa? Tak ada. Terkeluarlah tu agaknya. Okey, tak apa. So kita berhenti dulu setakat ni. InsyaAllah minggu depan kita jumpa. Kita sambung bahagian sifat unggul Ya. Terima kasih Ustazah. Kita baca doa dulu boleh? Wa ballagha rasulun nabiyul karim wa hadha tanzilun min rabbil alamin. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Ustazah kita pandai. Terima kasih Ustazah. Kita pandai.